Bersedia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Muallim awak dengar tak jelas. Jadi untuk sementara ni, tutup dulu mikrofon. Kalau ada sesiapa yang tanya soalan, boleh buka mic, boleh tanya soalan. Okey, buka buku teks muka surat 75. Buku teks jilid 1, muka surat 75. Okey. Hari ini kita masuk dengan unit yang terakhir dalam buku jilid 1 awak ni. Unit yang terakhir muka surat 75 iaitu unit yang ke-12. Nah, unit terakhir muka surat 75. Unit yang ke-12 iaitu kerjasama asas kesejahteraan. Nah, itu tajuk dia. Okey, dalam muka surat 75 ini, okey, tengok dekat bawah ni dia bagi ni. Aktiviti memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Apa itu ayat silaan dan apa itu pula ayat larangan? Okey, dalam teks awak ni, yang warna hijau ni, yang diwarnakan warna hijau ni, ini ialah ayat suruhan silaan. Dan yang warna merah ni pula ini ayat larangan. Okey, mari kita pergi satu persatu. Apa itu ayat suruhan dan apa itu ayat larangan? Okey, mari tengok dialog dekat sini. Dia bagi bersatu memberikan sokongan. Okey, maksud dia bersatu memberikan sokongan. Okey, kita kena bersatu bekerjasama, semua orang kena berikan sokongan. Sokongan kepada apa? Okey, mari tengok perbualan di antara Encik Faisal dan juga Encik Azhar. Bila dia bagi nama Encik Faisal, ada nama orang, ini dipanggil petikan dialog. Bila petikan dialog, ini maksudnya perbualan. Dia sedang bercakap. Siapa yang sedang bercakap tu? Encik Faisal dan juga Encik Azhar. Okey. Tengok muka surat 75, siapa yang baru masuk. Okey, tadi Muallim bagi tahu dekat awak, kalau petikan teks yang berwarna hijau, ini ialah ayat silaan. Kalau yang mana warna merah ini ialah ayat larangan. Okey, jadi untuk muka surat 75 ni, Muallim nak ajar awak tentang ayat silaan dan juga ayat larangan. Okey, apa beza di antara silaan dan juga larangan? Okey, kalau ayat silaan maksudnya kita nak mempersilakan seseorang. Contoh dia, orang datang ke rumah awak pun jemputlah dia masuk. Jemput masuk, silalah makan. Itu yang maksud mempersilakan. Tapi kalau ayat larangan maksudnya kita nak larang orang, kita nak tegah seseorang, kita nak bagi tahu kepada seseorang jangan buat benda itu. Itu maksud dia. Okey, kalau benda ni sebenarnya awak dah belajar lah dalam kata perintah. Okey, kalau kita nak silaan, kita akan gunakan perkataan jemput ataupun sila. Contoh dia kat sini dia bagi jemput duduk atau boleh juga guna sila duduk. Tapi kalau ayat larangan, kita nak melarang, nak menegah seseorang jangan buat benda tu, kita akan gunakan perkataan usah ataupun jangan dan juga harap. Ada 3. Ayat silaan ada 2. Kita gunakan jemput dan sila. Tapi kalau ayat larangan ada 3. Usah, harap dan juga jangan. Itu beza dia. Setakat ni semua boleh jelas tak? Boleh beza tak ayat silaan dan ayat larangan? Ada siapa yang tanya soalan?
Boleh. Kena bezakan, Boleh. kena bezakan antara ayat larangan dan ayat silaan. Okey, dalam petikan dialog ini, okey, perbualan di antara Encik Faisal dan juga Encik Azhar. Okey, Encik Faisal kata, jemput duduk Encik Azhar, semua tetamu telah sampai. Tengok dia kata jemput duduk. Ini ayat silaan. Kita nak mempersilakan. Encik Faisal ni dia mempersilakan Encik Azhar untuk duduk. Itu maksud dia silaan. Jemput duduk Encik Azhar, semua tetamu telah sampai. Jadi Encik Azhar pun cakap, terima kasih Encik Faisal. Encik Faisal pun tanya, Encik Azhar, saya harap kerjasama ini dapat diteruskan dengan kecemerlangan anak-anak Taman Aman. Okey, Encik Azhar, saya harap kerjasama ini dapat diteruskan demi kecemerlangan anak-anak Taman Aman. Jadi Encik Azhar pun cakap, okey, dia gunakan usah, maksudnya nak larang. Nak larang Encik Faisal ni untuk apa? Usah risau Encik Faisal, kami sentiasa bersedia untuk membantu. Jadi Encik Faisal pun cakap, terima kasih atas sumbangan Encik Azhar. Itu perbezaan di antara ayat silaan dan juga ayat larangan. Kena ingat, kalau ayat sila, kita nak mempersilakan, kita gunakan jemput dan satu lagi kita gunakan sila. Contoh ayat jemput duduk ataupun sila makan. Kita nak mempersilakan. Tapi kalau ayat larangan, ada 3 kita akan gunakan. Iaitu, Waalaikumsalam. Buka muka surat 75. Okey, ayat larangan ni pula kita akan gunakan 3 perkataan. Yang pertama, usah. Okey, tak apa, tengok kat depan. Usah, harap dan juga jangan. Kalau ayat larangan kita gunakan 3 patah perkataan. Ini, jangan, usah dan juga harap. Ini semua ayat larangan. Ada 3 kita akan gunakan ayat larangan. Kalau ayat silaan ada 2, jemput dan sila. Kena bezakan antara benda tu, antara 2 tu. Okey, tengok dekat bawah ni. Ni ada dekat sekolah ni. Dia orang tengah buat apa dekat sekolah ni. Okey, jadi ni cikgu dia, ini anak murid dia semua. Cikgu dia kata apa? Murid-murid, sila duduk mengikut label nama pada bangku. Jangan duduk di tempat calon lain. Yang warna hijau ni tengok, ini ialah ayat silaan. Dia gunakan sila. Dia mempersilakan murid-murid dia. Dia kata murid-murid, sila duduk mengikut label nama pada bangku. Jangan duduk di tempat calon lain. Jangan, dia melarang murid dia supaya jangan duduk di tempat calon lain. Okey, setiap kerusi ni dah ada nama masing-masing. Jadi semua orang, semua murid kena duduk atas nama masing-masing. Jangan duduk di tempat orang. Lepas tu digunakan jangan, nak melarang. Sila ni dia suruh duduk. Sila duduk mengikut label nama pada bangku, nama masing-masing. Jangan duduk tempat calon lain. Okey. Lepas tu seorang anak murid dia ni, ni yang tengah muka dia bingung. Dia kata apa? Maaf cikgu, label nama apa kita nak gunakan ni? Kita nak jawab apa ni? Label nama saya. Label nama saya Tiada. Tiada. Label nama saya tiada. Lepas tu dia muka dia bingung, tak jumpa mana nama dia, tak ada pun. Jadi cikgu dia pun kata apa? Mungkin label nama kamu tertanggal. Nanti cikgu semak. Kamu Muhammad Hanif, sila duduk di sini. Itu cikgu dia. Sila duduk di sini. Cikgu dia mempersilakan. Itu maksud dia, alat silaan. Lepas tu cikgu dia pun kata apa? Okey, cikgu dia kata Muhammad Hanif, sila duduk di sini. Jadi Hanif nak cakap apa? Dia boleh gunakan baiklah. Baiklah cikgu. Baiklah tu kena koma. Ada koma. Baiklah cikgu. Okey, lepas tu cikgu dia pun kata, murid-murid usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Cikgu dia gunakan ayat larangan. Cikgu dia larang buat apa? Usah berbual. Cikgu dia larang murid dia berbual. Murid-murid usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Kat sini pun kita boleh gunakan jangan. Murid-murid jangan berbual. Kita nak melarang. Murid-murid harap. Okey, tak boleh. Harap tak kurang sesuai. Okey, boleh faham setakat ni ayat silaan dan ayat larangan?
Ada sesiapa yang tanya soalan? Boleh. Awak kena bezakan antara silaan dan juga ayat larangan. Okey, kalau ayat sila kita nak gunakan perkataan apa? Silaan ada dua. Apa dia kita nak gunakan? Ayat silaan. Tak ingat dah? Siapa ingat? Cepat. Ayat silaan kita gunakan apa? Kita nak mempersilakan seseorang. Kita gunakan sila dan juga sila dan satu lagi Jemput, kita jemput. Contoh dia sila makan, jemput duduk. Itu ayat silaan. Kalau ayat larangan, larangan kita nak gunakan perkataan apa? Ayat larangan ada 3. Kita nak melarang seseorang. Yang pertama kita gunakan jangan. Yang kedua kita gunakan dilarang. usah. Yang keempat kita gunakan harap. Kena ingat ni. Bila kita nak mempersilakan seseorang, kita gunakan sila dan jemput. Contoh dia jemput duduk. Lagi dia kena sila duduk. Sama je, jemput duduk, sila duduk, kita mempersilakan. Tapi kalau ayat larangan ada 3. Yang pertama jangan, usah dan harap. Jangan berbual. Jangan buang sampah merata-rata. Harap ambil maklum. Usah risau. Itu beza dia antara ayat silaan dan juga ayat larangan. Semua faham setakat ni? Ada sesiapa yang tanya soalan? Tak ada. Boleh bezakan tak antara dua ni? Ayat silaan dan juga ayat larangan. Awak kena bezakan, jangan tertukar. Benda ni semua awak dah belajar dalam kata perintah. Kata perintah awak dah belajar dah ni. Okey, kalau semua dah jelas, pergi pula muka surat seterusnya, muka surat 75. Okey, muka surat 75. Aktiviti dah kita nak buat apa hari ni? Tengok kat bawah dia bagi. Menerangkan kandungan dan mengaitkannya dengan maksud bersatu hati. Kat sini dalam petikan ini kita nak belajar tentang nilai murni. Apa itu nilai murni? Nilai murni ni maksud dia sikap yang baik hati. Contoh dia sikap yang baik hati, bertanggungjawab, tolong menolong, jujur, amanah, menepati masa. Apa-apa sikap yang baik itu ialah nilai murni. Kalau sikap yang jahat itu bukan nilai murni. Contoh dia malas, menipu, itu sikap jahat, itu bukan nilai murni. Okey, dalam petikan ini ada perbualan di antara siapa? Fatin dan juga nenek. Okey, dalam gambar ni Fatin dan juga nenek sedang berbual-bual. Okey. Tengok. Dialog yang pertama. Okey, ini Fatin, ini nenek dia. Fatin tanya nenek dia, "Nenek, bolehkah nenek bercerita?" Nenek pun kata, "Boleh, Fatin." Ya. Surat mana tadi? Muka surat 76. Buku teks jilid 1, muka surat 76. Siapa yang tak ada buku, boleh tengok kat depan ni. Okey, tadi Fatin kata, "Nenek, bolehkah nenek bercerita?" Boleh, Fatin. Tajuk cerita nenek ialah bersatu hati. Bersatu hati. Ini dipanggil apa? Simpulan. Ingat lagi tak? Bersatu hati ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa itu bersatu hati. Bersatu hati maksud dia apa? Siapa ingat lagi? Bekerjasama. Bekerjasama lagi. Betul lah tu, bekerjasama. Bersatu hati, bersama-sama bekerja. Apa dia, Madarwish? Ada. Okey, lepas tu nenek kata tajuk cerita nenek ialah bersatu hati. Lepas tu Fatin berkata, "Apakah maksudnya? Kamu dengar cerita nenek dahulu, nanti kamu tahu akan maksudnya." Okey, mari kita dengar cerita nenek.
Nenek dia bercerita kepada Fatin. Okey, Muali nak minta siapa yang bacakan? Muali nak minta Ahmad Darwish boleh? Boleh. Okey, Ahmad Darwish baca 2 petikan ni. 2 ke surat 76. Muka surat 76. Teks muka surat 76. Okey, Ahmad Darwish baca ayat baris pertama dan kedua ni, perenggan pertama. Pada suatu ketika dahulu, Husin, Raju dan Lim ke hutan. Mereka mencari kayu api. Muka surat apa? Muka surat 76. Tadi pada suatu ketika dahulu, Husin, Raju dan Lim ke hutan. Kenapa mereka ke hutan? Mereka mencari kayu api. Okey, Akilah. Baca pula perenggan kedua. Tiba-tiba Raju ternampak seekor ayam hutan. Dia mengekori ayam hutan itu tanpa disedari oleh rakan-rakannya. Tiba-tiba Raju ternampak seekor ayam hutan. Dia mengekori ayam hutan itu tanpa disedari oleh rakan-rakannya. Okey, Moina minta Isyaiman boleh? Boy, makan. Okey, Isyaiman baca perenggan ketiga. Apabila hendak pulang, barulah Husin dan Lim tersedar akan kehilangan Raju. Mereka ingin mencarinya, namun mereka tidak berani meredah hutan kerana hari semakin gelap. Tadi Raju ada 3 orang, Husin, Raju dan Lim ke hutan. Raju ni pula dia ternampak ayam hutan, lepas tu dia pergi kejar ayam tu. Tapi kawan-kawan dia tak sedar. Apabila hendak pulang, barulah Husin dan Lim ni tersedar akan kehilangan Raju. Mereka ingin mencarinya, namun mereka tidak berani meredah hutan kerana hari semakin gelap. Okey, Moina minta Damia boleh? Boleh. Okey, Damia baca petikannya ni. Baris pelanggan keempat pula. Husin dan Lim. Husin dan Lim risau akan keselamatan Raju. Tambahan pula hutan terlalu luas. Mereka tidak akan berjaya mencari Raju jika berdua sahaja. Husin dan Lim ni risau akan keselamatan Raju. Tambahan pula hutan terlalu luas. Mereka tidak akan berjaya mencari Raju jika berdua sahaja. Jadi apa yang mereka buat? Mohon nak minta pula Hafiz Haris. Hafiz Haris, buka mic boleh? Hafiz Haris. Okey, Uwais boleh Uwais? Uwais? Tak dengar dah ni. Okey, Uwais nak minta bacakan yang ni boleh? Mana Mu'alim? Yang ni yang boleh highlightkan ni. Mereka berlari ke rumah ketua kampung. Mereka berlari ke rumah ketua kampung. Husin menceritakan kejadian itu. Ketua kampung mengarahkan orang-orang kampung mencari Raju. Okey, tadi mereka kata mereka tidak akan berjaya mencari Raju jika berdua. Jadi apa yang mereka berdua? Husin dan Lim ni buat apa? Mereka berlari ke rumah ketua kampung. Husin menceritakan kejadian itu. Ketua kampung mengarahkan orang-orang kampung mencari Raju. Mereka, ketua kampung bersama dengan orang-orang kampung ni bekerjasama mencari Raju. Itu yang dimaksudkan dengan bersatu hati. Ketua kampung, orang-orang kampung, Husin dan Lim ni bersatu hati bekerjasama untuk buat apa? Untuk mencari Raju yang hilang. Okey, perenggan terakhir, Mual nak minta Razan Nur Izzah boleh? Razan boleh. Okey, Razan baca perenggan terakhir. Akhirnya. Akhirnya mereka menemui Raju. Raju tersandar
pada sebatang pokok kerana kepenatan. Raju mengucapkan terima kasih kepada semua. Dia terharu apabila semua penduduk kampung tanpa mengira kaum keluar mencarinya. Dia berjanji tidak akan cuai lagi. Tadi Raju ni dia hilang dalam hutan yang luas. Husin dan Lim ni risau. Mereka tidak akan berjaya mencari Raju jika berdua sahaja. Jadi apa yang mereka berdua buat? Husin dan Lim ni pergi ke rumah ketua kampung. Ketua kampung, Husin dan Lim, orang-orang kampung pun bersatu hati, bekerjasama untuk mencari Raju di dalam hutan yang luas itu. Dan akhirnya mereka menemui Raju. Raju tersandar pada sebatang pokok kerana kepenatan. Raju mengucapkan terima kasih kepada semua. Dia terharu apabila semua penduduk kampung tanpa mengira kaum keluar mencarinya. Dia berjanji tidak akan cuai lagi. Okey, boleh faham setakat ni tentang cerita muka surat ini? Faham. Boleh kaitkan tak antara bersatu hati tu tadi dengan cerita ini? Bersatu hati. Kenapa nenek dia kata bersatu hati? Apa yang mereka buat ni? Berdasarkan cerita tadi. Korang buat apa? Kerjasama untuk cari Raju. Mereka siapa? Husin, Lim, orang-orang kampung, penduduk kampung, ketua kampung ni, mereka bersatu hati, bekerjasama untuk mencari Raju yang hilang. Itu maksud dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, kalau boleh. Okey, yang terakhir sekali, muka surat sebelah, muka surat 77. Ingat lagi tak ini tentang apa? Ini tulisan ni kita panggil tulisan apa ni? Siapa ingat lagi? Tulisan berangkai. Tulisan berangkai ni tulisan yang macam ni. Tengok, dia bersambung-sambung. Itu yang dimasukkan. Kalau macam ni yang boleh baca dengan jelas, senang, boleh baca tulisan dia satu-satu. Ini tulisan biasa. Tapi kalau tulisan berangkai, ini macam tulisan berangkai. Ini tulisan berangkai. Tulisan yang Susah nak baca. Susah nak baca. Susah nak baca. Tulis pun nak susah. Tulis senang je. Susah nak ingat. Susah nak ingat. Senang dah. Senang je. Tak apa, dia tak ada format pun. Awak tak perlu pun ikut apa yang kat sini. Asalkan tulisan-tulisan tu dia bercantum-cantum. Tengok bersama. Tulisan dia P-E-R. P-E-R. Ini antara contoh tulisan berangkai. Tulisan berangkai ada banyak lagi. Kalau awak perhatikan tulisan mak ayah awak ke, tengok tulisan mak ayah awak. Tulisan mak ayah awak pun bersama-sama. Umar Qayyum, Ahmad Darwish, jangan conteng. Ustaz, Ya. apa beza tulisan berangkai dengan tulisan doktor? Tulisan doktor. Tulisan orang, setiap orang tulisan dia berbeza-beza. Tulisan muallim berbeza, tulisan awak berbeza, tulisan Khalis berbeza, tulisan Syamil berbeza. Setiap orang tulisan dia berbeza-beza. Tulisan doktor ni, doktor je yang faham. Kita orang luar ni tak boleh baca pun tulisan doktor. Sebab itulah muallim pesan kepada awak nak tulislah elok-elok supaya senang orang nak baca. Jangan tulis macam ni, tengok payah. Kalau tulisan awak cantik, macam ni cantik boleh baca. Persatuan Penduduk Taman Aman dengan segala hormatnya mengundang Encik Azhar bin Abdul Rahman ke majlis perasmian. Ya. Sebab tu mari pesan kepada awak, macam yang Farisha buat tu. Betul dah tu, Farisha buat. Farisha dah siap dah muka surat ni. Tapi macam mana Ustaz boleh tahu baca? Boleh baca lah, takkan tak boleh baca. Surat tu pun saya dah buat lah. Nanti hantar pada muallim, nanti muallim cek. Ini tulisan berangkai, tulisan yang bercantum-cantum. Tapi awak nak buat, pastikan semua orang boleh baca. Macam yang ini, tengok tulisan dia cantik-cantik, boleh baca. Okey, saya hantar sekarang kerja tu. Hantar, siapa dah siap, hantar sekarang. Okey, setakat ni semua jelas, semua faham? Jelas. Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awak hari ini. Okey, kita ada masa 10 minit lagi. Okey, buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 85. Tengok yang tulisan berangkai tadi. Ni. 88. Tengok muka surat 88. Dekat sini dia suruh awak buat apa?
Tulis perkataan dengan tulisan berangkai. Kat sini dia bagi kat bawah ni, awak tengok ni. Ni dia bagi perkataan Malaysia, negaraku, sehati, sejiwa. Jadi perkataan ini awak buat kat sini, awak salin balik dengan tulisan berangkai. Kalau kat sini ini tulisan biasa je, awak salin dengan tulisan berangkai. Kat sini mungkin tak boleh buat tulisan berangkai. Tak ada format dia. Okey, jadi muka kerja rumah awak untuk hari ini, awak buat muka surat. Sekejap. Okey, buka buku aktiviti jilid 1. Buat muka surat 85, 86, 86, dan 88. Ada 4 muka surat. 85, 86 ini berkaitan dengan ayat silaan dan ayat larangan. 87 tentang nilai murni, 88 tentang tulisan berangkai. Saya dah siap. Okey, tanda, jangan lupa tanda muka surat 85, muka surat 86, 87 dan 88. Siapa yang dah siap nanti hantar kepada muallim untuk muallim cek. Kerja rumah Muallim, yang lepas-lepas. saya dah hantar. Ya, Muallim, saya dah hantar. Ya, Ahmad Darwish. Nanti muallim cek ya. Nanti kerja rumah yang lepas-lepas jangan lupa hantar. Ramai tak hantar kerja rumah ni. Okey, boleh ke tak? Boleh. Dah tanda dah muka surat kerja rumah hari ni? Saya dah. Okey, semua faham tak apa yang kita belajar hari ni? Ada sesiapa yang tanya soalan sebelum kita tutup kelas kita? Faham? Tak ada. Okey, kalau semua faham, semua jelas, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kerja rumah jangan lupa hantar. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Muallim. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Muallim. Sama-sama. Terima kasih. Bye.